Assalamualaikum. Seperti yang kita semua seperti yang kita semua sedia maklum. Ni mic rosak ke ataupun awak nak kena masuk kelas public speaking? Kuat sikit, jelaskan. Pendapat sains mengatakan bahawa alam semesta telah wujud sejak 13 bilion tahun dulu. Bila mana satu fenomena yang terjadi, yang digelar Big Bang, maka wujudlah segala apa yang ada di dalam alam semesta ini. Betul? Sememangnya misteri kejadian alam semesta ini menjadi topik perbincangan, topik perbualan, topik perdebatan hangat oleh tokoh-tokoh sejak beribu-ribu tahun dulu. Pada tahun 1225, Robert Grosseteste telah tampil dengan satu teori bila mana satu letupan kristal telah berlaku dan menghasilkan bintang-bintang, planet-planet, langit dan juga zarah-zarah makhluk. Daripada teori ini, maka lahir lagi beribu-ribu teori daripada beratus-ratus tokoh-tokoh terkenal. Tidak terkecuali dua orang tokoh, iaitu Albert Einstein dan juga Stephen Hawking, yang secara amnya telah melengkapkan teori kejadian alam semesta ini ataupun teori Big Bang. Apa yang awak nak sampaikan ni? Teruskan. Apa yang saya cuba nak sampaikan kat sini adalah mereka ini, tokoh-tokoh ini tidak perlu sebenarnya untuk mencari jawapan secara bersusah payah, kerana jawapan itu telah ada sejak 1400 tahun dulu dalam sebuah kitab yang digelar Al-Quran. Dan apakah orang yang kafir itu tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi ini kedua-duanya adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka juga tidak beriman? Surah Al-Anbiya ayat 30. Daripada ayat ini, Al-Quran telah mendidik bukan saja satu, tapi dua perkara tentang sains bila mana perkataan sains itu sendiri masih belum wujud. Iaitu yang pertama teori Big Bang dan yang kedua teori bahawa hakikat kehidupan air adalah asas kepada segala kehidupan. Kamu yakin dengan ucapan kamu daripada ayat-ayat ni semua? Yang ayat Al-Quran yang tak pernah diubah orang mengikut perjalanan zaman? Al-Quran adalah satu-satunya naskah ataupun kitab yang tidak pernah digubah atau diganggu-gugat akan maksud dan perkataannya, melainkan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab. Perkara ini telah dibuktikan oleh tokoh-tokoh Islam dan juga tokoh-tokoh yang bukan agama Islam. Jadi mengapakah kita sebagai manusia perlu mengagung-agungkan, perlu menjulang, perlu mengangkat tokoh-tokoh yang mengatakan bahawa manusia itu berasal daripada beruk? Saya rasa awak mesti bangga dengan ucapan awak ni. Ya, saya akui, bagus. Tapi awak terlupa, atau mungkin awak tak tahu tentang satu teori terkenal Stephen Hawking tentang alam semesta ini. Awak tahu apa? Teori apa tu? Dia pernah mengatakan seperti kerana adanya hukum seumpama hukum graviti, maka alam semesta mampu dan akan berterusan untuk tercipta dengan sendirinya. Jadi cipta spontan ini merupakan sebab adanya sesuatu daripada tidak ada apa-apa. Kerana itulah alam semesta ini wujud, kita wujud, dan tak perlu ada sembarang pencipta. Dan macam mana awak nak hujah teori Stephen Hawking? Saya tak tahu. Boleh? Saya tak tahu. Awak tak tahu? Contoh kalau dia tak tahu, awak tak tahu macam ni. Awak memberi hujah, awak tiupkan hujah awak dalam tu belon yang besar. Jadi besar belon tu. Kemudiannya, saya ambil peniti yang kecil, jarum yang kecil dan cucuk belon yang berhujah yang besar itu, dan dia membiarkan dia meletup macam tu aja. Prof, saya mungkin tak boleh nak bidas, tak boleh nak jawab teori Stephen Hawking tu, tapi pegangan saya, kepercayaan saya tetap akan berubah. Saya tetap percaya bahawa dunia ni perlukan agama, manusia perlukan Tuhan. Atas sebab apa? Okey, dah 20 minit dah. Saya rasa dah sampai masanya. Kita akan sambung lagi, kita dengar lagi hujah-hujah seterusnya daripada Prof Radin. Dan saya harap, Radin, esok awak buat persediaan dengan cukup
sebelum merujak ya. Baik, saya bersurai. Ni anda buktikan yang Profesor Adam tu salah. Ya, masih. Kenapa? Saya rasakan saya nasihatkan awak, lupakan niat awak tu. Saya hormat dengan pendirian awak. Tapi Profesor Adam tu bukannya calang-calang orang. Dengan satu teori je dia boleh patahkan segala hujah awak. Teori itu sebenarnya ada kelemahan, boleh dipatahkan. Cuma saya yang terlepas pandang. Salah saya, itu sebab sekarang yang saya nak... Ryan, saya faham apa yang awak cuba lakukan sekarang ni. Saya faham. Tapi risiko dia besar. Risiko apa? Dalam kelas kita ada banyak pelajar Islam dan diorang tu semua memang ada pegangan agama dan diorang memang percaya kepada Tuhan. Kalau awak tak berjaya nak lawan dengan Profesor Adam, pegangan diorang akan jadi goyah dan diorang akan mula percaya kepada pegangan Profesor Adam. Awak faham tak? Dan diorang akan jadi sesat sebab awak. Awak nak macam tu? Ning, sekejap. Kalau saya tak buat semua ni saya tak buat, Prof Adam akan tetap cuba pengaruh student-student dia, kawan-kawan kita, saudara-saudara se-Islam kita. At least saya ada. Saya boleh bagi tahu pasal kebenaran Islam. Apa yang awak nak sebenarnya? Saya nak tegakkan agama saya. Saya nak lindungi agama saya. Dan ini juga pesanan roh ibu. Pada kelas sebelum ni, saya telah ditanyakan satu soalan yang tak dapat untuk saya jawab. Yang ini berkenaan dengan teori Stephen Hawking. Stephen Hawking dalam bukunya yang bertajuk The Grand Design mengatakan kerana adanya hukum seumpama hukum graviti, maka alam semesta mampu dan akan berterusan untuk tercipta dengan sendirinya. Tapi Profesor John Lennox, seorang ahli falsafah dan juga matematik, mengatakan dan membuktikan bahawa bukan hanya satu, bukan hanya dua, tetapi ada 3 kelemahan kepada teori Stephen Hawking yang saya sebutkan tadi. Stephen Hawking yang pada dasarnya mengatakan bahawa alam ini wujud kerana alam ini mahu diwujudkan. Dan kerana alam ini mahu diwujudkan, maka ia telah mewujudkan dirinya sendiri. Betul? Okey, saya nak bagi contoh. Katalah saya ni seorang pemain bola sepak yang terhebat. Sebelum ni saya dah training sungguh-sungguh. Dan saya datang jumpa dengan kamu semua. Saya bagi tahu yang saya boleh sepak free kick dari tengah, boleh terus masuk gol. Korang semua percaya ke tidak? Tapi kalau Cristiano Ronaldo yang cakap macam tu, kalau Steven Gerrard yang cakap macam tu, kalau Lionel Messi yang cakap macam tu, percaya ke tidak? Percaya. Sama juga dengan konsep Stephen Hawking tu. Hakikatnya, dua benda ni adalah sama. Sebab itu, Profesor John Lennox mengatakan bahawa nonsense remains nonsense. Merepek. Jadi, Prof yakin dengan teori-teori Stephen Hawking ni? Ya, saya hidup dengan teori-teori Stephen Hawking. Kenapa? Baik, kalau macam tu, saya rasa Prof mesti tahu dalam muka surat 5 The Grand Design, beliau menulis philosophy is dead. Jadi, Profesor sebagai seorang peminat dan pendukung teori Stephen Hawking ni, harus jugalah percaya falsafah itu sudah mati. Maka dunia tidak lagi memerlukan falsafah. Maka saya rasa kita semua tak perlu ada lagi dalam kelas falsafah ni lagi dah.